Okey, sekarang kita masuk kepada subtopik formula kanta nipis. Jadi apa itu formula kanta nipis? Okey, formula kanta nipis namanya sahaja kanta nipis. Jadi sebenarnya formula ini menyatakan hubungan di antara U, V dan juga F. Okey, kita panggil formula kanta nipis. Jadi ini adalah formulanya 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Dan bila menggunakan jarak, unitnya mesti sama. Jadi jika F ini cm, U dan V juga mesti dalam cm. Jadi unitnya mesti sama. Jadi tak kira kamu nak guna cm, m ataupun mm, tak apa. Tapi yang penting dia punya unit mesti sama. Okey, formula ni kamu kena hafal lah. Okey, dan kalau exam diberi. Okey, untuk kertas 1 dan kertas 2 diberi. Okey, maaf, formula ini diberi. Okey, jadi kita lihat. Okey, kita lihat yang lebih lanjut. Okey, dalam nak menyelesaikan masalah, okey, kamu kena ingat sebelum ni saya dah beritahu panjang fokus untuk kanta cembung adalah positif, manakala panjang fokus untuk kanta cekung adalah negatif. Okey, manakala kita bagi jarak imej, okey, kalau imej itu nyata ataupun imej itu di sebelah kanta yang bertentangan dengan objek, kita gunakan simbol positif. Okey, kalau negatif pula untuk imej maya ataupun bila imej itu terbentuk di sebelah kanta yang sama dengan objek. Okey, jadi kamu kena ingat panjang fokus untuk kanta cembung adalah positif, untuk kanta cekung panjang fokusnya adalah negatif, manakala bagi jarak imej ataupun V positif untuk imej yang nyata dan negatif untuk imej yang maya. Okey, ini kamu kena ingat. Jadi kalau kamu salah tulis simbol, jika kamu salah tulis simbol, kamu akan dapat jawapan yang salah. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, sekeping kanta cembung nipis mempunyai panjang fokus 12 cm. Okey, tentukan ciri-ciri, kedudukan dan pembesaran linear imej apabila jarak objek adalah 18 cm. Jadi dia minta kamu tentukan ciri, kedudukan dan juga pembesaran imej. Okey, jadi kita guna formula sebab dia menggunakan kanta cembung. Jadi panjang fokus 12 cm ini adalah positif. Jadi panjang fokus ni adalah positif. Okey, jarak imej, jarak objek 18 cm. Jadi kita kira positif sebab objek sentiasa positif. Jadi positif 18 cm. Jadi kita gunakan formula kanta nipis 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Jadi kita nak cari V, jadi kita rearrange equation. Kita dapat 1/V sama dengan 1/F tolak 1/U. Jadi 1/F positif 12, 1/12 tolak dengan 1/18. Okey, jadi kamu kira ini kamu akan dapat V sama dengan 36 cm. Okey, jadi bila V sama dengan 36 cm, U adalah 18 cm, secara tak langsung kita tahu bahawa imejnya adalah imej ini lebih besar daripada objek. Okey, jadi bila dia positif, V sama dengan positif 36. Jadi imej yang terbentuk adalah imej yang nyata. Okey, jadi bila imej yang nyata dia terbentuk di sebelah yang bertentangan dengan objek. Okey, yang seterusnya adalah pembesaran linear. Jadi pembesaran linear M sama dengan V bahagi U. Jadi 36 bahagi 18, kita dapat pembesaran linearnya adalah 2. Jadi bila pembesaran linear 2 lebih besar daripada 1, bermaksud imej lebih besar daripada objek. Jadi tadi saya dah terangkan daripada U dan juga V, kita dapat imej lebih besar daripada objek. Jadi imej adalah nyata. Okey, sebab dia positif, jadi imej nyata positif, dia menyata. Jadi bila nyata dia akan songsang dan diperbesarkan. Okey. Jadi kita penerangan lagi, imej terletak 36 cm dari kanta dan berada di sebelah kanta yang bertentangan dengan objek. Imej diperbesar 2 kali. Okey, ini saya dah terangkan tadi semua. Okey, untuk seterusnya U adalah 4. Jadi U positif 4 cm, F masih lagi 12 sebab kanta cembung. Masukkan dalam formula. Okey, tapi kali ini kamu dapat, bila kamu masukkan dalam formula 1/12 tolak 1/4, kamu dapat negatif 6. Jadi negatif 6 ini menunjukkan imej yang terbentuk adalah imej
maya. Jadi bila image maya dia terbentuk pada sebelah yang sama dengan objek. Okey. Jadi kita masukkan dalam formula. Okey, untuk cari pembesaran linear, V bahagi U. Okey, V bahagi U. Okey, V bahagi U. 6 bahagi dengan 4. Okey, 6 bahagi dengan 4. Jadi kita dapat 1.5. Okey, 1.5. Image adalah maya, tegak dan diperbesarkan. Okey. Okey, untuk pembesaran ini kita tak ambil negatif ataupun positif. Okey, cuma dia terbentuk di sebelah sama dengan objek tapi saiznya lebih besar sebab jaraknya lebih jauh. Dia terbentuk di belakang U. Okey, ini kamu boleh bacalah. Jadi image yang terbentuk adalah maya sebab sini kita dapat V negatif jadi dia adalah maya. Jadi bila maya dia tegak, okey, sebab sebelah yang sama dengan kanta dia tegak dan daripada pembesaran linear 1.5 dia diperbesarkan. Okey, jadi image dah letak 6 cm dari kanta dan berada di sebelah kanta yang sama dengan objek. Jadi itu untuk formula kanta nipis. Okey, contoh seterusnya. Okey, satu objek setinggi 9 cm diletakkan pada jarak 60 cm dari kanta cekung. Okey, dengan panjang fokus 30 cm. Tentukan kedudukan dan saiz image yang terbentuk, nyatakan ciri-ciri. Jadi dia kata objek terletak objek setinggi 9 cm diletakkan jarak 60 cm. Jadi 60 cm jadi positif 60 cm, kanta cekung panjang fokus 30, jadi F sama dengan negatif 30 sebab kanta cekung dapat negatif. Okey, kita gunakan formula kanta nipis. Okey, kita nak cari V, jadi kita arrange equation. Jadi 1 per F, 1 per negatif 30. Kenapa negatif 30 ni? Sebab di kanta kanta cekung negatif 30 tolak dengan 1 per 60. Jadi kamu dapat V sama dengan negatif 20. Jadi negatif 20 ini menunjukkan, okey, kita kira dulu, teruskan. Kita kira pembesaran linear. Okey, ketinggian M sama dengan HI sama bahagi HO. Jadi kenapa kita guna formula ni? Kita nak kira saiz image yang terbentuk sebab kita nak tentukan saiz image. Okey, saiz image. Jadi kita ada dua formula untuk pembesaran. Satu dengan yang menggunakan ketinggian, satu lagi yang menggunakan jarak. Jadi HI bahagi dengan HO sama dengan V bahagi U. Ketinggian image bagi ketinggian objek. Jadi kita nak cari ketinggian image. Jadi kita bawa kita gantikan. Okey, kita gantilah. Jadi kamu akan dapat image tingginya 3 cm. Jadi image tinggi 3 cm, objek tinggi 9 cm. Okey, jadi daripada sini kita tahu bahawa image adalah lebih kecil daripada objek. Jadi image adalah maya dan tegak. Okey, sebab dia negatif 20 jadi dia maya dan tegak dan diperkecilkan. Okey. Jadi V sama dengan 20 cm, image terletak 20 cm dari kanta dan berada di sebelah kanta yang sama dengan objek. Okey. Okey, contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya, dawai lurus diletakkan di sepanjang paksi utama sekeping kanta cembung. Kanta cembung fokusnya positif, jadi panjang fokus 12, jadi F sama dengan 12 cm. X dan Y masing-masing ialah 24 dan 18. Ini 18, ini 24. Okey, jangkrik mengambil masa 6 saat untuk bergerak dari X ke Y. Jadi X ke Y dia mengambil masa 6 saat. Jadi beza di antara ini adalah 6 cm. Okey, jadi dalam untuk bergerak 6 cm dia mengambil masa 6 saat. Dia tanya berapa laju image cengkerik. Okey, dia nak laju image bukan laju objek. Okey, dia nak laju image. Jadi U 18 cm sebab dia bergerak U1, kita kira U1 dan U2 lah sebab kita nak kira jarak untuk kira laju kita perlukan jarak akhir dengan jarak awal untuk image. Jadi kita kira U yang pertama, jadi bila dia berada pada Y,
Okey, bila dia berada pada Y, berapa jika cengkerik ini berada pada Y, image-nya berada di mana kita nak kira. Dan bila cengkerik ini berada di X, image-nya berada di mana. Okey, kita guna formula kanta nipis. Kalau kamu nak kira, nak jadikan U1 ni X pun boleh. Ataupun di sini dia bagi contoh X, U1 adalah 18 yang ini, dia ambil Y. Kita ikut je lah. Jadi dia kata, masukkan formula, kita nak cari V1. Jadi 1/12 tolak 1/18, kita dapat positif 36. Jadi apabila cengkerik berada pada Y, okay, U1 18, sini lah. Okay, sini. 18. Okey, apabila cengkerik berada pada Y, okey, bila cengkerik berada pada Y, okey, image-nya terbentuk pada 36 cm dari kanta. Okey, kemudian yang kedua, apabila cengkerik berada pada X, okey, iaitu X pada jarak 24 cm berada pada X, okey, image-nya terbentuk pada 24 cm. Okey. Jadi cengkerik bergerak dari V2 ke V1. Okey, V2 ke V1, kita nampak image-nya seperti bergerak dari V2 ke V1. Jadi untuk mencari laju, hal laju awal tolak hal laju akhir ataupun yang mana-mana pun boleh lah. Okey, jadi 36 tolak 24 bahagi dengan 6 sebab 6 saat. Jadi kita dapat 2 cm per saat. Okey. Jadi ini adalah laju image cengkerik. Okey, jadi bila cengkerik bergerak daripada X ke Y, okey, kita nampak laju image-nya bergerak daripada V2 ke V1. Okey, 24 ke 36. Dengan kata lain, image yang terbentuk, image cengkerik yang terbentuk itu bergerak lebih laju daripada laju cengkerik asal. Okey, itu saja untuk formula kanta nipis.